Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali dalam Semasa 4. 69,235 anggota keselamatan dan penyelamat di seluruh negara sedia dikerahkan untuk menghadapi bencana banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jumlah berkenaan merangkumi polis seramai 21,018, ATM 18,511, Jabatan Bomba dan Penyelamat 14,829, APM 10,510 dan Rela 4,367. Jumlah itu akan ditambah sekiranya tidak mencukupi. Perkara ini dinyatakan Perdana Menteri dalam sidang media khas selepas taklimat pilihan raya umum ke-15 dan monsun Timur Laut 2022 di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Calon Barisan Nasional BN bagi PRU15 perlu menjalani tapisan termasuk dengan Jabatan Agama sebelum dibenarkan bertanding. Perdana Menteri menyatakan saringan dengan Jabatan Agama julung kali diadakan. Keperluan itu bagi memastikan pemilihan calon BN lebih teliti dan tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah termasuk pemberian nafkah. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata pemilihan calon masih dalam proses dan pembentangan pusingan pertama telah dibuat oleh Pengerusi Perhubungan Negeri sebelum dibuat kali kedua dalam perjumpaan sekali lagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah berkenan merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perak 2022 di The Treasure at Taman Herba Gopeng. Turut berangkat Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak Raja Nazatul Shima Idris Shah, Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tunku Soraya Abdul Halim. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Mohamad. Dalam ucapan Menteri Besar dinyatakan penganjuran sambutan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat kepada kepentingan pemeliharaan hutan. Perak mensasarkan penanaman 10 juta pokok atau 2 juta pokok setahun sepanjang 5 tahun bermula 2021. Baik, perkembangan luar negara. Penduduk di Dhaka, ibu negara Bangladesh, berdepan kesesakan lalu lintas teruk susulan jalan raya dinaiki air dan gangguan trafik selepas taufan melanda negara itu pada Selasa mencetuskan angin kencang dan hujan lebat. Banyak kenderaan terkandas dan orang ramai mengharungi air paras lutut di bandar itu. Siklon Sitrang membadai Dhaka dari Teluk Benggala pada awal pagi dengan angin kencang dan gelombang ribut setinggi 10 kaki yang membanjiri kawasan pantai rendah. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh apabila taufan itu memusnahkan rumah, menumbangkan pokok dan mengganggu jalan raya, bekalan elektrik dan perhubungan. Pemindahan besar-besaran sebelum taufan Sitrang mendarat di pantai barat membantu menyelamatkan nyawa. Jumlah keseluruhan mangsa dan kerosakan hanya akan diketahui selepas komunikasi dipulihkan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan tahniah kepada Presiden China Xi Jinping selepas pelantikan semula sebagai Setiausaha Agung Parti Komunis China CPC untuk penggal ketiga. Jokowi berharap untuk bekerjasama dalam mengukuhkan lagi perkongsian Indonesia-China serta mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran. CPC menantik Jinping untuk penggal ketiga yang belum pernah berlaku sebelum ini sebagai pemimpin ekonomi kedua terbesar dunia pada Kongres Parti Ahad lalu. Jokowi dan Jinping dijadual menaiki kereta api berkelajuan tinggi HSR pertama Indonesia dan Asia Tenggara bulan depan selepas mengambil bahagian dalam sidang kemuncak G20 pada 15 hingga 16 November di Bali. Baik, sekian Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.